berkenaan dengan info-info lanjut Paya Bunga Hotel, okey, di Kuala Terengganu. Jadi sebelum kita meneruskan live kita, saya nak minta kepada sidang penonton untuk tekan button like dan share sebelum kita meneruskan soalan yang kita akan ajukan, juga perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Mat Isa Draman sebentar lagi. Jadi saya dah nampak ni nama-nama yang sedang masuk ni. Okey, Puan Rahayu binti Mak Yusof. Okey, Mok Uda Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Dan semua sahabat kuliah. Ni mana orang Johor ni? Orang Johor ni biasa terkenal dengan Tok Ku Pasir Gudang ni, Ustaz Mat Isa ni. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat. Ilmu Alhamdulillah dapat bersama-sama safe datang untuk bersama live ni Ustaz. Daripada Siti Hasrinah. Okey, share lagi. Kita nak pastikan ramai yang berkongsikan ilmu-ilmu bersama dengan Ustaz Mat Isa bin Draman pada hari ini berkaitan dengan topik yang menarik sempena dengan sambutan hijrah dan juga kemerdekaan yang kita sambut di Malaysia pada tahun ini. Selama 63 tahun kita telah menikah. Jadi Ustaz, soalan yang pertama Ustaz, menikah ni orang kata orang ingat bebas semata-mata. Okay? Jadi dalam Islam pun ada dia punya panduan dia, ada maksud dia, ada definisi tersendiri. Jadi adakah kita merdeka ni terlepas daripada penjajahan, dibelenggu penjajah, ataupun merdeka pun maksud dari sudut Islam? Terutamanya kita nak tarik orang muda untuk kita pahatkan dalam agama Islam ni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'du. Al-Fadhil moderator Ustaz Ismail bin Ibrahim dan juga sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya kita bersyukur pada Allah pada pagi yang penuh barakah ini, pada hari ke-8 Hijriyah ataupun 8 Muharram samaan dengan 27 Ogos tahun 2020. Kita seolah-olah berada pada antara bulan hijrah dan juga bulan merdeka. Tak berapa lama lagi kita akan menyambut hari kemerdekaan 31 Ogos. Dan sebelum itu, ataupun kita sekarang masih lagi berada dalam mood sambutan Mak Hijrah. Yang kita lihat dalam kedua-dua peristiwa ini ada sinonimnya, itu berkait dengan kemerdekaan. Cuma kalau kita lihat dalam definisi kemerdekaan dalam suasana baru, lebih merujuk kepada pembebasan sebuah negara daripada mana-mana penjajahan dan memberi hak kepada warga tempatan untuk mentadbir dan mengurusnya sendiri tanpa ada campur tangan yang boleh memberi mudarat atau memberi kerugian kepada rakyat tempatan. Sebab itu setengah-setengah negara walaupun merdeka dari sudut penjajahan, tapi masih ada campur tangan, mereka masih belum menganggap mereka merdeka. Sebab itu kita lihat dalam gagasan kemerdekaan baik negara kita Ogos 1957 ataupun Indonesia ataupun Filipina dan sebagainya, apa yang mereka inginkan bahawa rakyat tempatan yang akan mentadbir menguruskan negara dan rakyat tempatan yang diberi peluang untuk menikmati segala nikmat kekayaan negara. Kerana bila sebut penjajahan, ia bukan sekadar merujuk kepada penguasaan dan pentadbiran negara, tapi juga merujuk kepada penguasaan ekonomi, sistem pendidikan dan juga ketenteraan dan lain-lain perkara yang cukup luas. Jadi kalau dalam suasana kita di Malaysia, kita mula menyebut merdeka dengan membaca atau memulakan sejarah Portugis menjerah Melaka. Kalau sebelum itu kita anggap kita tanah Melayu sebagai tanah merdeka, walau dijajah oleh mana-mana negara sehingga datang Portugis, berlaku serangan pertama 1510 sehingga berlakunya penjajahan 1511 dan disambung oleh Belanda pada 1645, kemudian datang Inggeris pula pada 1776 dan berterusan datang Jepun pula, kemudian datang kembali Inggeris sehingga kita rakyat Malaysia bersama pimpinan ingin membawa suatu kita katakan hak mutlak negara bangsa Melayu sebagai khususnya bagi mendapat kemerdekaan. Dan cara kemerdekaan negara kita agak unik dengan cara perundingan, walaupun ada kita katakan peperangan pelbagai dalam menuntut kemerdekaan. Namun bila mana kita melihat nilai kemerdekaan, bukan kita lihat dari sudut sejarah merdeka, apakah nilai kemerdekaan itu cuma bebas daripada penjajahan ataupun lebih luas pada itu? Jadi kita sebagai orang Islam merujuk nilai kemerdekaan apa yang disebut dalam agama kita. Merdeka kita bila mana kita berjaya membebaskan segala kebergantungan kita dengan mana-mana makhluk selain Allah. Jadi seorang yang meletakkan pergantungan kepada Allah, barulah jiwanya bebas merdeka. Atau dengan bahasa mudah, seorang yang memahami bahawa dia adalah hamba Allah yang sebenar, dia merdeka. Sebab merdeka ini berarti dia berada pada tempat yang sebenar, tujuan yang sebenar. Kalau sekiranya kita tidak memahami tujuan kita sebenar, kita tidak dianggap merdeka.
Kalau seorang pelajar, kalau dia menganggap dia merdeka dengan ponteng kelas, dia menganggap dia merdeka, dia tak datang sekolah, maka dia tak merdeka sebenarnya. Tapi bila menganggap merdekanya ialah bila dia benar-benar fokus dengan tugas dia sebagai pelajar, dia akan merasai jiwa kemerdekaan itu. Sama juga warga Malaysia, kalau hanya menganggap bahawa tidak ada Inggeris di sini, tidak ada kuasa penjajah, tapi dia tidak memahami apa tugas dan peranannya sebagai warga negara, dia belum merdeka. Jadi sebagai seorang hamba Allah, bila kita faham apa tugas kita, apa peranan kita sebagai seorang hamba Allah, maka kita akan rasa jiwa merdeka. Apa itu jiwa merdeka? Kita tak akan terhina dengan mana-mana makhluk. Kita akan sentiasa senang, lapang dada, terbuka, redha, sabar, syukur. Dengan kata lain, kita dapat mandiri ataupun bergantung, berdikari dengan diri kita, tanpa memerlukan sokongan-sokongan lain secara mutlak. Kita bebas, hidup aman, tanpa ada ancaman, tekanan. Dan jiwa bebas ini tak mungkin dapat dirasai melainkan orang yang merasa nilai perhambaan dengan Allah. Sebab itu saya katakan tadi, merdeka dalam konsep Islam berbeza dengan merdeka dalam konsep semasa yang dipahami. Daripada bebas dari penjajahan. Tapi merdeka dalam Islam, bagaimana kita berjaya membebaskan diri kita daripada semua perkara yang akan merosakkan nilai kita sebagai seorang hamba Allah. Sebab kita ada negeri abadi yang dijanjikan oleh Allah, iaitu syurga. Maka syurga itu perlu dimasuki dengan syarat-syaratnya. Syarat utama ialah orang yang akan masuk syurga ialah hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadilah hamba-Ku dan masuklah syurga-Ku. Selagi mana kita tidak berjaya membuktikan kita hamba Allah, kita tak layak masuk syurga Allah. Wallahu a'lam. Qadimah. Terima kasih Ustaz, perkongsian berkenaan dengan apa itu kemerdekaan yang patut kita fahami, yang patut kita tahu. Bukan semata-mata merdeka ini kita nak bebas daripada kita, contohnya dalam kita bekerja kita rasa tertekan, lepas tu bila habis bekerja kita bebas, boleh buat apa saja. Tidak, sebenarnya kita ada landasan menurut agama, menurut Islam yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, selepas kita tahu apa itu merdeka dan juga berkaitan dengan hijrah itu tadi, memerlukan kesedaran seorang dalam diri manusia itu untuk tahu dan mendalami kemerdekaan dan juga pengertian tentang kemerdekaan. Jadi boleh Ustaz berikan sedikit kisah-kisah Nabi ataupun apa-apa kisah yang boleh dikaitkan dengan dalam kita menyambut kemerdekaan itu sendiri. Baik. Tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita membaca kisah hijrah sebagai nilai kemerdekaan sebenar, Nabi SAW ketika dihalau keluar daripada kota Mekah Al-Mukarramah atau Al-Musharrafah, Nabi SAW sayang Mekah, sehingga Nabi SAW menyatakan, wahai Mekah, innaki la khairul ardillah, la khairul ardillahi ta'ala wa ahabbul ardi ilallahi ta'ala. Laula wahai Mekah, kamu negeri yang terpilih, negeri yang dicintai oleh Allah. Kalau tidak, laula anni ukhrijtu ma kharajtu, laula anni, kalau tidak kerana mereka menghalau aku keluar, aku tak akan keluar. Secara umumnya Nabi SAW sayang Mekah. Dan kita bila sebut merdeka, kita memiliki negara. Tetapi Rasulullah SAW nak ajar ada nilai yang lebih tinggi pada negara, itu akidah. Oleh kerana di Mekah, Nabi dan para sahabat tidak dapat melaksanakan perhambaan pada Allah dengan bebas. Setengah orang berfikir bahawa kami, warga tempatan, tidak bebas bertindak, dikacau oleh orang asing, maka kita belum merdeka. Sebab itu kita tak selesa dengan warga asing Indonesia ke Bangladesh atau sebagainya, tak selesa. Terutama bila mereka mengaut keuntungan ekonomi, mendapat kemudahan tertentu. Sebab kita rasa kita warga tempatan yang perlu dapat lebih banyak. Tetapi Islam ajar lebih pada itu. Bahawa yang paling tinggi ialah al-aqidatu aghla minal watan. Akidah lebih mulia daripada negara. Sebab itu Nabi SAW walaupun lahir di Mekah, membesar di Mekah, saudara mara kat Mekah, akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Madinah bukanlah negara Nabi SAW. Dan Madinah ini satu negara yang kita katakan tidak semewah Mekah. Kerana rakyatnya adalah petani-petani, bukan para peniaga. Dan Madinah juga ialah tempat di mana berlaku peperangan antara Aus, Khazraj dan juga kelompok-kelompok Yahudi yang menyokong sehingga berlaku peperangan Bu'as selama 200 tahun. Tapi kenapa Nabi SAW memilih bumi Madinah yang terkenal dengan huru-haranya berbanding Mekah secara umumnya aman, ditakbir oleh orang Quraisy? Kerana Nabi SAW nak kata aman sebenar ialah aman ketika mana kita mampu melakukan ibadat. Bukan aman dengan maksud negara kita aman, tetapi kita tidak
Walaupun kita tak bebas beragama, bagi kita itu bukan persoalan besar. Hijrah dengan merdeka, kalau kita lihat ada ruh yang sebenar Nabi SAW nak tunjuk. Sebenar-benar kemerdekaan bila kita bebas melaksanakan perintah Allah. Kita bebas solat, kita bebas menyampaikan agama, kita bebas mendidik manusia untuk meninggalkan yang haram dan sebagainya. Maka inilah merdeka yang Rasulullah bawa. Sebab itu Nabi tinggalkan Mekah, tempat tumpah darah dia, dan Nabi ke Madinah, tempat yang anda katakan tadi huru-hara. Akhirnya Rasulullah tahu walaupun dia huru-hara, ada kebebasan beragama. Maka dengan agama tadi Rasulullah SAW mengajak Aus Khazraj, akhirnya disatukan, dan akhirnya mereka berjaya membentuk ummah Madinah yang hebat, yang kuat, dan dengan pembinaan masjid yang pertama. Walau kalau kita tengok Mekah dah ada masjid, Masjidil Haram, tetapi di sana tidak ada kebebasan untuk beribadat. Dan kita lihat senario ini akan terus berlaku. Akan ada negara Islam, dia ada masjid tapi dia tak akan beri kebebasan beragama. Tak akan. Diganggu, untuk disekat, dihalang dan mengikut acuan dia. Bukan mengikut acuan agama. Akhirnya Rasulullah dah tunjuk Masjidil Haram, masjid paling utama di dunia, tapi disekat untuk melakukan perintah Allah yang sebenar. Maka Rasulullah ke Madinah membina Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu adalah lambang kebebasan beragama. Seorang boleh sembahyang, seorang boleh sujud pada Allah, boleh mendengar kuliah dengan bebas. Semua boleh disatukan. Tiada kasta, tiada golongan disebut VVIP, tidak ada. Akhirnya ialah kemerdekaan yang Rasulullah berjaya wujudkan. Iaitu Masjid Nabawi, kesatuan ummah, persaudaraan, kebebasan dalam tunduk pada perintah Allah. Itulah dia kemerdekaan yang sebenar yang kita nak. Sebab macam saya katakan, kalau kita cuma nak aman negara, bukankah nanti kita mati dan tinggalkan negara ini? Betul. Dan kita akan pergi ke mana? Pada Allah. Dan Allah Ta'ala tak tanya apakah aman negaramu, tapi Allah tanya apakah aman kamu dalam beribadat padaku. Sebab itu kita diajar bila sembahyang khusyuk, jangan ada yang mengganggu ibadat. Kerana itu kita diajar apa pun ibadat, jangan ada sesuatu yang mengganggu konsentrasi kita dalam mengingati Allah. Kalau ada perkara yang mengganggu, yang khususnya syaitan, dunia dan lain-lain, maka jiwa kita belum merdeka sebenarnya. Kita masih dipermainkan oleh elemen-elemen yang mengganggu, yang menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Benda gangguan ni macam mana kita nak elak? Sebab zaman sekarang ni kan banyak yang boleh mudah kita terpengaruh dengan benda-benda gangguan ni, menyebabkan kita tidak boleh jaga tu, naik keimanan kita, akidah kita goyang kadang-kadang. Ya. Jadi macam mana tu? Bila kita lihat sejarah makhluk Allah, syaitan, iblis waktu dihalau keluar daripada langit, iblis bersumpah untuk menawan manusia. Bagaimana cara tawanannya? Iblis berkata, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka. Sesat itu sebenarnya penjajahan yang paling besar sekali. Menyesatkan sehingga tak jumpa jalan balik ke syurga. Kerana Allah Ta'ala mulakan hidup manusia dari syurga, dan mereka berpindah ke dunia, dan mereka mesti pulang balik ke syurga. Dan Allah dah tunjuk jalan pulang ini melalui para Nabi dan Rasul. Namun syaitan akan sesatkan sehingga tak ingat jalan tadi. Penonton bayangkan kalau kita lupa jalan pulang ke rumah, apa kita rasa aman? Lupa, kita ada anak, kita ada isteri, kita lupa jalan pulang, kita akan rasa risau. Apatah lagi kita lupa untuk pulang ataupun lupa jalan ke syurga. Lupa jalan nak. Ya. Jadi syaitan pertama dia nak jajah manusia. Maka kita nak, macam Ustaz Ismail sebut, macam mana nak halang gangguan-gangguan ini. Syaitan sendiri menyebut apakah ruang untuk selamat. Mukhlasin, orang yang ikhlas, dan juga orang-orang yang benar menjadi hamba Allah. Wa innahu laisa alaihi sultan, sesungguhnya syaitan itu tak akan ada apa upaya dan kekuatan. Kepada siapa? Kepada orang yang benar-benar beriman, yang menjadi hamba Allah yang sebenar dan orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, aku tidak mampu menguasai hamba-Mu yang ikhlas. Jadi kalau kita lihat, syaitan sendiri berjanji untuk jajah manusia, menyesatkan manusia. Dan syaitan sih menyebut jalan keluarnya kalau dia ikhlas pada Allah. Dan jalan keluarnya bila dia tahu dia itu hamba Allah. Maka sebab itu, bila kita lihat nilai merdeka kita nak, bukanlah sekadar merdeka penjajah, tidak ada secara kekuasaan mereka. Namun pengaruh yang ada tu masih kuat. Bagaimana kita orang beriman tidak faham kenapa tujuan kita diciptakan, siapa musuh kita, bagaimana menghalang, menangani segala bentuk halangan-halangan mereka, maka kita tak boleh merdeka dengan maksud masuk dalam syurga. Sebab kita baca satu hadis bila Nabi SAW menyatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia penjara orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Hadis ini
bila tanya kepada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani oleh seorang kafir, apakah maksud bahawa dunia ini penjara orang beriman dan syurga bagi orang kafir? Lalu kata Al-Hafiz Ibn Hajar, nak dibandingkan nikmat yang Allah sediakan dalam syurga tu banyak. Walaupun orang Islam di sini dapat macam-macam, tapi nisbah dengan syurga dia masih dalam penjara. Sebab dia terpaksa lagi struggle lawan syaitan dan sebagainya. Ujian untuk dia. Bagi orang kafir pula, nak bandingkan dengan azab neraka yang disediakan, dia berada dalam syurga sekarang. Walaupun dia susah. Itu kepercayaan dia. Tak, ini maksud hadis ini. Maksud hadis. Bahawa orang kafir walaupun dia senang bilioner, tapi nisbah dengan azab dan neraka yang Allah sediakan, dia macam dalam syurga di sini. Jadi dengan kata lain, bagaimana orang beriman perlu tahu, bukan hidup kita di sini untuk bebas dengan menjamu hawa nafsu, kan ini akan menjadikan kita akan menjadi hamba dalam neraka. Kita tak akan bebas dalam syurga yang kita nak semua. Wallahu a'lam. Okey, tu dia perkongsian, dan kita lalu dengan iklan ni. Iklan yang dihidang oleh Paya Bunga Hotel. Okey. Ramai sebenarnya penonton-penonton kita kat depan ni. Okey. Jadi kepada anda, kita santai-santai je pada pagi ini. Kalau anda semua ingin bertanyakan soalan ataupun kalau kita dapat tengok dekat komen-komen ni, Ustaz. Okey, Rahayu, Puan Rahayu, okey, dia bagi pandangan Nabi Muhammad sayang Mekah tapi Nabi berhijrah kerana sayang akan akidah, macam Ustaz sebut tadi kan. Lepas tu ni ada Siti Haslina. Okey, aman bermaksud kita aman dalam melaksanakan ibadah dan perintah Allah SWT. Ini dia antara perkongsian dan juga pendapat, pandangan daripada penonton-penonton kita yang sedang menonton page Akademi Ulama Amilin Terengganu yang sedang siaran secara langsung di Paya Bunga Hotel. Paya Bunga Hotel ke Paya Bunga Square ni? Paya Bunga Hotel. Okey. Ni air dia. Kalau siapa nak makan tengah hari ke, nak dinner ke, nak sarapan ke, semua ada dekat Paya Bunga Hotel. Murah-murah saja. Okey. Ni boleh tengok iklan, ada udang galah. Kita santai je dengan Ustaz Maisa. Okey. Sambil-sambil kita berkongsi ilmu, Ustaz. Sebab Ustaz datang dari jauh ni, jadi kita nak kongsi banyak lagi ilmu. Kalau boleh jangan lupa untuk like, share dan komen dalam live ni. Saya tahu ramai yang sedang bekerja. Jadi apa pun kita share dulu. Mungkin dia akan tengok lepas pada ni, dan jadikan sebagai satu platform untuk kita sampaikan ilmu dan juga dakwah-dakwah yang sedang kita cari selama ini. Ustaz, tadi Ustaz sebut tentang kesedaran sebab macam mana kita nak mengatasi diri kita daripada terpengaruh dengan hal apa benda-benda yang boleh menyebabkan kita goyang akidah kita. Jadi sekarang ni Ustaz, ramai baru ni ada isu berkenaan dengan Nabi dikatakan pelarian. Jadi minta maaf saya sebut benda ni. Kalau sensitif saya minta maaf, cuma saya nakkan pencerahan dan juga mungkin ada di sana yang keliru sama ada Nabi di pelarian ataupun bagaimana hijrah Nabi itu, ataupun pendapat Ustaz. Boleh Ustaz kongsikan. Baik, kalau kita lihat para orientalis adalah sarjana yang mengkaji tentang Islam tapi lebih untuk menzohirkan kelemahan Islam. Dan kalau kita baca sejarah orientalis, dia akan cuba melihat pada ruang-ruang yang negatif, khususnya kepada perjuangan Nabi SAW. Maka dia akan melihat dalam alam perkahwinan Rasulullah, dia mencari kelemahannya. Dia akan melihat alam persahabatan Rasulullah, cari kelemahannya. Dan dia juga lihat dari sudut alam perjuangan Nabi SAW. Antaranya ialah menjadi sasar mereka tentang hijrah. Mereka lah yang mengatakan, orientalis yang memulakan, mengatakan Rasulullah ini melarikan diri. Rasulullah ini seorang yang penakut. Rasulullah ini seorang yang begini-begini. Bukanlah seorang yang benar-benar, itu kata mereka. Ya, benar-benar berdarah perjuang. Kerana perjuang sebenar, kata mereka, tidak meninggalkan negara. Walaupun di penjara. Seperti Nelson Mandela. Seperti contoh-contoh yang banyak tak terbunuh di negara tersebut. Maka di sini kerana mereka tidak faham bahawa Nabi SAW bukan melarikan diri, kerana proses dakwah Rasulullah di Mekah dengan pelbagai bentuk azab, dengan pelbagai bentuk ancaman, dengan pelbagai bentuk pembunuhan yang berlaku. Dan kita tahu sebahagian tokoh-tokoh Islam dibunuh, seperti Sumayyah, seperti Yasir, dan yang didera begitu ramai, seperti Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah, bahkan Uthman bin Affan, Mus'ab bin Umair. Bagaimana ceritakan Mus'ab bin Umair ditangkap, ditelanjangkan, diambil kembali segala kekayaan yang diberikan, sehingga Mus'ab bin Umair terpaksa memakai guni-guni sebagai pakaian. Dan kisah Uthman bin Affan, bagaimana dia diikat oleh pak saudara dia, oleh keluarganya, sehingga Uthman berjaya membebaskan diri dan keluar daripada Mekah. Jadi kalau Nabi SAW nak melarikan diri, Nabi melarikan diri pada awal lagi.
Sebab jiwa orang melarikan diri ini, kalau nampak satu tekanan, dia akan cepat melenting untuk menyelamatkan diri. Tetapi kita lihat Nabi SAW tidak melarikan diri. Dalam peristiwa tekanan yang melampau, Rasulullah menyuruh sebahagian sahabat berhijrah ke Habasyah. Tetapi Nabi kekal di Mekah. Sehinggalah turun perintah Allah, Jibril AS berkata, wahai Muhammad, malam ini kamu kena berhijrah. Dan kamu tidak, fala tabit fi firashika. Malam ini jangan kamu tidur tempat kamu. Berhijrah. Maka Nabi SAW, dia pergi bertemu Abu Bakar. Dan bertemu Abu Bakar pada waktu, biasanya Rasulullah SAW ziarah Abu Bakar ni pagi atau petang. Tetapi, ya. Tapi kali ini baginda SAW datang tengah hari. Dengan keadaan menutup wajah Rasulullah, kepanasan terik. Rasulullah berkata, Abu Bakar, wahai Abu Bakar, keluarkan orang yang tidak perlu ada di sini. Lalu kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, ini semua keluargamu. Rujuk pada Asma binti Abi Bakrin, Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Abdullah bin Abi Bakrin yang ada ketika itu. Maka Rasulullah menceritakan bahawa Allah sudah perintahkan hijrah. Nabi SAW tak kata, kita kena lari ni, orang dah nak bunuh kita. Tapi Allah perintahkan aku berhijrah. Dan Allah memerintahkan kamu menjadi sahabat aku. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tak pernah melalui peristiwa melihat orang gembira menangis. Belum pernah. Kerana Aisyah waktu itu masih muda. Belum tengok orang gembira menangis. Dan aku lihat ayahku hari itu, Abu Bakar Siddiq, menangis kerana gembira untuk menjadi teman Rasulullah SAW. Tapi asas yang penting untuk kita faham, hijrah ini datang daripada perintah Allah. Kalau Rasulullah melarikan diri pelarian, Nabi akan lari dari awal lagi. Tak perlu tunggu satu tempoh yang panjang. Tetapi Rasulullah SAW buat satu taktik yang begitu detail. Kalau Rasulullah melarikan diri, tak akan sempat nak tinggalkan apa-apa perancangan. Namanya lari. Tapi Rasulullah suruh Ali tidur di atas tempat tidurnya. Kemudian suruh Ali memulangkan barang amanah yang ditinggalkan. Dan Nabi SAW menyuruh Abu Bakar menyiapkan segala kelengkapan hijrah. Dan lain-lain perancangannya cukup teliti. Kerana orang lari, dia takkan sempat merancang. Namanya lari, umpama dia serbu polis, lari, tinggal semua benda. Tapi Nabi SAW dia dah rancang sahabat ni keluar dulu, yang ni keluar dulu. Dia hantar Mus'ab bin Umair terlebih dahulu dalam selepas perjanjian Aqabah pertama untuk menjadi duta Islam dan dakwah. Kemudian Nabi SAW membiarkan orang yang lemah pergi dahulu. Proses-proses itu menunjukkan bagaimana Nabi mentadbir umat Islam. Kalau Nabi lari, orang lari ni tak sempat fikir orang lain. Sebab itu saya tegaskan, Rasulullah tak lari kerana ia perintah Allah. Rasulullah tak lari sebab Nabi ada perancangan yang cukup teliti. Nabi SAW tak lari sebab Nabi suruh orang lain dulu pergi untuk menyelamatkan diri. Kemudian kita lihat, kalau Nabi SAW lari daripada perjuangan tersebut, Nabi pasti berfikir tentang keuntungan dirinya. Sebab semua orang lain bercakap tentang kepentingan dirinya. Tetapi Nabi SAW, bila kita lihat, boleh mula berhijrah, apa yang Nabi suruh buat dulu? Masjid. Artinya Nabi keluar daripada Mekah untuk buat satu agenda ummah. Sebab itu saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Muhammad Al-Ghazali. Baik, kita baca sikit apa kata Imam Muhammad Al-Ghazali, guru kepada Yusuf Qaradawi dan seorang pemikir Islam yang hebat. Dia kata apa? Falam takunil hijratu takhallusan faqat minal fitnati wastihza bal kanat ta'awunan ala iqamati mujtama'in jadid fi baladin aminin. Maksudnya, hijrah ini bukanlah melarikan diri yang dipahami, atau lari. Hijrah ini bukan sekadar lari daripada fitnah dan kita katakan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh musyrik Mekah. Bukan ia satu cara Rasulullah SAW membina masyarakat baru di negara yang penuh aman. Arti Nabi SAW keluar dari Mekah untuk bina masyarakat baru. Dan masyarakat baru yang Rasulullah bina ini yang disebut sebagai masyarakat Ummah Madinah, melalui apa yang disebut sebagai Sahifatul Madinah, Piagam Madinah, yang menyatukan umat. Untuk Nabi SAW wujudkan satu contoh di tengah padang pasir yang penuh dengan kejahilan, yang penuh dengan khurafat dan sebagainya, untuk Rasul jadikan ia sebagai muntalab, tapak bagi mengembangkannya sehingga seluruh tanah Arab. Akhirnya baginda SAW kembali semula ke Mekah. Sebab orang lari tak akan pulang balik negeri dia, tapi Nabi pulang kembali ke Mekah. Dan anehnya Rasulullah memaafkan semua orang Mekah dan kembali mengubah Mekah mengikut model Madinah. Sebab itu yang menyatakan Rasulullah lari daripada hijrah itu lari. Pertama, kerana memahami kata-kata daripada pengaruh mustasyrik orientalis.
yang cuba cari kelemahan Islam. Yang kedua, kerana mereka tidak daripada asas tidak percaya Nabi itu sebagai Rasulullah. Bila orang tak percaya Nabi itu sebagai Rasulullah yang buat semua benda kerana perintah Allah, maka dia akan kata lari. Tapi kalau kita tahu bahawa Rasulullah berhijrah bukan sebagai seorang manusia, tapi seorang Rasul. Mana kata dalam masa yang sama Nabi pun diganggu, Ya. bahkan lagi kita orang biasa yang diganggu, yang menyebabkan kita ni mudah ubah fikiran. Iman kita berbolak-balik turun naik. Jadi keperluan yang perlu kita lakukan supaya iman kita kuat adalah kita tingkatkan ilmu kita, amal ibadat kita, perbanyakkan dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan Ustaz? Jadi kita ada komen-komen Ustaz. Kita ada iklan ke? Ni ada iklan. Ada iklan. Jadi sebelum kita meneruskan perkongsian kita pada hari ini, saya tengok live Ustaz 134. Ustaz guna live apa tu? Ini Page apa ni? Ni page apa? pertubuhan. Oh, pertubuhan. Oh, okey. Ni lagi 135 Jadi tolong follow, tolong like dan share lagi page yang sedang live pada sekarang ini. Ni page Akademik Doa Ulama Amilin Terengganu, dan juga ni page pertubuhan Ustaz Maisir. Pertubuhan apa Ustaz? Kita tok kuih dah. Pertubuhan apa nama ni? Pertubuhan Pengajian Ilmu Islam. Pertubuhan Pengajian Ilmu Islam. Allah, lupa nak research. Okey, kita ada soalan. Sebelum kita soalan, kita nak berhenti berehat seketika. Kita berada di Paya Bunga Hotel dengan menikmati air oren dan juga air limau. Jangan ke mana-mana, kekal bersama dengan kami. Silakan. Ustaz minum Ustaz dulu. Ya, sir. Jazakallah khairan. Ada iklan. Ada iklan tu. Iklan dekat sini. Saya nampak. Belum lagi. Okey. Ustaz, kita masih cepat ni. Itu kita yang tengok soalan lain. Ya. Buat bosan macam. Kita lagi berapa minit ah? Ni, Syahid, kita lagi berapa minit? 2 minit. Ya, baki lah 2 minit. Setengah jam Ustaz. Sebab tak tahu page ni. Ni page apa? Page doa. Doa Amin Terengganu. Tengok di bawah ni lah, di bawah. Untuk Kita nak tanya soalan dulu lagi. Ada soalan tadi. Mana? Bagaimana cara tuntut? Dua minit lah. Ni 2 minit. Ni Paya Bunga lah, iklan Paya Bunga. Oh, lama live tu. Yang tengok. Jangan lupa share. Ini ahli talaki. Yang Pasir Gudang. Dia Lama kita dah jumpa Ustaz. dia 800 orang ni. Kita tutup nanti tengok. Ramai bekerja ini. Kalau tak bekerja tu ramai lagi tu. Malam ni tengok. Malam ni. Lepas tu boleh ngajar lagi kuliah. Boleh. Ni SOP. Dekat pusat talaki lah. Oh, pusat je. Maknanya ke masjid dia dah dibenarkan lagi untuk SOP ni. Luar ni ada berapa orang ahli je? Berapa Baru lagi ni 2,000 Oh, buka. follower. Oh, ikut. Page pertubuhan Islam ada live dia. Tadi cari belum ada. Oh, lambat hari. Ni ada di sini. Rasa nak attack gitu. Oh, lupa iklan. Orang Johor yang datang. Ni orang lelaki ni. Orang lelaki. Lelaki. Okey. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami dalam program dan juga live Salam Cik Chat Santai Daim bersama selebriti. Tidak lain tidak bukan Fadil Ustaz Maisa bin Rahman yang datang daripada jauh ya. Nama glamour ataupun dipanggil Tok Ku Pasir Gudang Set. Ya. Sekarang ni kita ada 2 kamera live. Jadi kepada anda semua yang sedang menonton live kita pada hari ini, bolehlah tekan like, butang like untuk sama-sama kita kongsikan perkara-perkara yang bermanfaat kepada rakan-rakan keluarga dan semua yang berada di sekeliling anda. Jadi sebelum kita teruskan, kita ada satu promotion daripada Paya Bunga Hotel
kita ada iklan kat sini, Steamboat Merdeka. Okay? Steamboat Merdeka, kalau anda tengok tadi iklan yang kita paparkan di skrin telefon anda tadi, itulah dia Paya Bunga Hotel dengan keindahan kolam di tingkat sebelah sana boleh mandi bawa keluarga Ustaz. Ustaz kalau ada keluarga boleh bawa sini sekali ya. Mungkin Ustaz free kot. Dia nak bagi. Jadi ni Steamboat Merdeka dengan harga RM48 kalau anda ingin menikmati. Steamboat Merdeka ni apa? Syahid, Steamboat Merdeka ni apa? Makan dinner. Kita tanya macam tu, kita santai je. Kemudian kita ada candlelight, candlelight dinner berharga RM350 dengan berbagai menu-menu yang menarik. Kita ada trio appetizer, soup, main course dan juga dessert. Selain itu kita ada high tea, petai dengan ayam berempah. Okey. Kita bukan makan petai saja, kita ada ayam dengan harga RM15 seorang dan juga ni dia. Mawadah package anniversary, siapa-siapa yang baru kahwin, yang baru nak honeymoon. Okey, kalau kita nak pergi luar negara kita tak boleh kan. Jadi kita mai sini Paya Bunga Hotel dekat Kuala Terengganu dengan harga yang sangat menarik dan ditawarkan kepada anda. Junior Suite 588 satu malam, Executive Suite 688. Dengan package menarik, kita ada breakfast, kita ada room deco, candlelight, sparkling juice, hotel door gift dan juga slide cake dan pelbagai lagi. Jadi kepada anda yang inginkan maklumat lanjut, bolehlah hubungi 0960066688 ataupun boleh pergi ke Facebook Paya Bunga Hotel Terengganu ataupun Instagram Paya Bunga Hotel Terengganu ataupun laman web www.payabungahotel.com. Okey, jadi itu saja untuk promosi yang kita bagi tahu kepada anda untuk kita sama-sama datang Terengganu bercuti di Kuala Terengganu. Okay, Ustaz, ada soalan dekat live kita ni daripada Nur Fahiza Yunus. Okay, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara yang dituntut oleh Islam untuk melayan pendatang di negara kita ini? Kerana ada segelintir dari amat menyakitkan hati kita. Ustaz, ni isu pendatang asing yang sedang hangat ni. Kadang-kadang dia orang datang ni menyakitkan hati. Kadang-kadang ada yang baik, ada yang menyakitkan hati. Jadi macam mana Ustaz kita nak layan dengan cara yang beriman yang diajar oleh Islam, Ustaz? Baik, kalau kita baca tentang negara-negara yang wujud di dunia, selepas wujudnya Perang Dunia yang pertama, kita lihat bagaimana kecenderungan untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai nation state, negara bangsa. Negara bangsa memberi maksud memberi segala kelebihan keutamaan kepada rakyat tempatan dan menafikan mana-mana pendatang, mana-mana yang mengunjungi baik secara haram ataupun secara sebagai pekerja. Maka dinafikan banyak hak dia. Pada permulaan, sehingga kita lihat negara-negara yang disebut nation state mula terbuka, menerima pendatang dan setengah mereka memudahkan proses warga negara dan setengah mereka cukup menjaga hak-hak pekerja dengan adanya pertubuhan NGO dan sebagainya. Tetapi Islam sebenarnya lebih jauh daripada itu. Kalau kita lihat Nabi SAW bila dia membina negara Merdeka Madinah, negara itu disebut sebagai negara Islam dan negara umat Madinah. Dalam definisi umat Madinah ialah siapa sahaja yang sanggup mentaati undang-undang piagam perlembagaan negara Madinah. Dan siapa sahaja yang menceroboh undang-undang tersebut akan diambil tindakan. Sama ada di kalangan orang Yahudi ataupun di kalangan orang bukan Islam dan sebagainya. Jadi cuma bezanya bila orang Islam sendiri, orang Islam, dia tidak akan disebut tak akan dihalau keluar dari negara mereka. Sebab itu negara mereka. Tetapi bagi orang yang lain, maka mungkin dia akan menjadi subjek untuk dihalau keluar bila melanggar peraturan dan sebagainya. Islam melihat semua orang diberi hak sebagai seorang Islam pertamanya, sebagai seorang manusia, dan diberikan keadilan. Kalau kita dalam sejarah Islam, kita ada kelompok hamba. Kelompok hamba ini yang datang daripada Habsyah dan lain-lain negara. Mereka kekal disebut sebagai hamba, bukanlah warga merdeka. Dan hamba ini dia ada peraturan dia, dia ada cara pakaian dia, dan dia ada perkara-perkara yang perlu dipatuhi. Ya, batas-batas yang perlu diakui. Kalau sekiranya dia melanggar, dia boleh dihukum oleh tuannya dulu. Tuan boleh menghukum dia. Dan kita lihat bagaimana hamba-hamba tadi juga Islam perintahkan supaya berlaku adil. Mana ketika itu hamba ni tidak tertakluk pada perintah kerajaan. Dia takluk pada perintah tuan dia, majikan dia yang akan menjaga sebagai wakil negara. Sebab itu kita lihat satu cerita yang menarik, Ustaz Ismail. Bila kita lihat Abu Dhar, dia berbalah dengan Bilal bin Rabah. Bila dia berbalah, dia menyebut tentang asal-usul Bilal. Wahai anak perempuan hitam, merujuk kepada hamba. Maka Bilal mengadu pada Nabi SAW.
Maka Rasulullah menegur Abu Dzar. Nabi kata, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu ni orang yang ada perangai jahiliyah. Kamu kena tahu seorang bila dia Islam, dia adalah saudara kamu. Dia akan makan apa kau makan dan pakai apa kau pakai. Semenjak Abu Dzar ditegur, akhirnya hambanya dia beri pakaian yang sama dengan dia. Tak ada beza. Sehingga bila dia berjalan, orang tak tahu mana dia hamba, mana yang merdeka. Jadi secara umumnya, negara Islam akan beri hak kepada siapa pun yang datang dengan mengikut peraturan. Tetapi, kalau sekiranya dia tak mengikut peraturan, kita ada undang-undang yang akan menghukum mereka. Adapun kita sebagai Islam selama-lamanya, kita diajar memberi nasihat. Benar kita kadang-kadang tak selesa dengan warga negara tertentu. Lalu kita menafikan kenapa dia boleh berniaga, kenapa dia bebas. Iaitu ada, tuan rumah ada hak mempersoalkan. Sebab apa pun tuan rumah diberi keutamaan. Umpama contoh Ustaz Ismail, kita dalam keluarga, tiba-tiba ayah kita beri belanja kepada orang lain, beri duit pada orang. Kita tak nafikan itu kebaikan. Tapi saya anak dia. Mana kebaikan untuk saya? Kalau kita telah dicukupkan, kita tak kisah. Jadi memang benar. Satu peribahasa, ya. Monyet disusukan tu apa? Itu ya, monyet atau kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Gitu. Secara umumnya betul, warga negara lebih patut diberi keutamaan dan sebagainya. Namun tidak patut kita orang Islam menghina warga-warga asing dengan penghinaan sehingga kita lupa dia juga umat Islam atau dia juga manusia. Kita memang penghinaan melampau akan menyebabkan datangnya bala Allah. Tetapi tidak salah untuk kita menegur, tidak salah untuk kita mengkritik. Tidak salah untuk kita pertikaikan kenapa mereka ni dapat kemudahan macam ni. Kenapa kami rakyat tak dapat. Mengkritik satu atau menegur satu perkara yang berbeza dengan seorang yang menghina. Ekstrim. Ya, bila menghina ini kita bimbang sebab setiap orang ada kedudukan di sisi Allah. Sebab kita sesama Islam. Ya, sesama Islam. Hatta kalau tak sesama Islam, dia juga manusia. Manusia. Yang perlu dia beri hak. Kalau kita baca hadis Nabi, kalau beri minum anjing pun dapat pahala. Dan kita diajar, kita pun tidak boleh menghina anjing. Kalau ya kau anjing ni kita maki, tak boleh. Dan kita tidak boleh menghina sesiapa pun. Mana kita hormat. Hormat. Jadi, tetapi ini tidak menafikan hak untuk mengkritik. Hak untuk memberi pandangan, hak memberi pendapat dan hak untuk menyatakan siapa yang lebih berhak. Sebab itu dalam Islam contoh, bab harta pusaka. Harta pusaka yang berhak ialah warisnya. Orang lain walaupun dia miskin, dia tak berhak sebab itu hak harta pusaka. Sama juga negara, negara mungkin ada hak untuk warganya. Maka warga negara berhak mendapat hak-hak ini. Tetapi orang luar mungkin dia dapat hak ihsan dan hak-hak yang lain, tapi tidak kita katakan mengurangkan hak warga negara. Jadi pada pandangan saya, kita boleh mengkritik, tapi tidaklah sampai peringkat menghina secara melampau. Kerana kita bimbang, Itu keterlaluan. ya, ini akan memberi suatu perangai buruk kita. Image Ya, Islam. kita mula jadi sombong atau sebagainya. Wallahualam. Jadi itulah dia rasanya jawapan yang telah dijawab oleh Ustaz berkenaan dengan soalan yang diajukan oleh Puan Siti Hasrina tadi dalam live kita ni. Jadi kepada anda, kita masih lagi menyeru kepada anda untuk mengongsikan ataupun tekan butang like dan juga share untuk kita sama-sama kongsikan page ini, dan juga jangan lupa untuk follow ya. Follow sebab kita ada siri-siri lain selepas ini. Sebab sebelum ni kita ada siri-siri dengan ustaz-ustaz yang terkenal, Ustaz Muzani, selebriti Makdan, Ustaz Ridho Makno, dan juga ada seorang lagi saya tak ingat, boleh tengok dekat page Akademi Ulama Amilin. Ustaz Tuan Padang, Tuan Ustaz Nur Hisham. Syed Nur Hisham. Syed Nur Hisham Tuan Padang. Jadi akan ada siri-siri. Lepas ni ada siri-siri lagi ke? Lepas ni kita ada siri yang terakhir bersama dengan Ustaz Makno Hamzah. Bersama dengan Ustaz Makno Hamzah, dan kita nak berhenti rehat iklan ke tidak ni? Ada iklan? Ada iklan. Okey, sebelum kita meneruskan perkongsian ilmu dan juga perbincangan kita tentang maksud kemerdekaan dan juga hijrah, apa kata kita berehat seketika dengan menikmati hidangan air jus limau dan juga jus apa tu? Apple. Timun. Timun. Okey, berehat seketika, jangan ke mana-mana. Soalan akhir ni. Okey. Kepada anak muda. So ada situ ada soalan tak? Boleh baca soalan dia orang? Sini kita tak boleh tanya, kita tanya. Ada. Kita segmen terakhir kan? Segmen terakhir tak? Akhir dah. Kita ada lagi?
Berapa minit hilang? 6 minit. Yang banyak. Itu payment je. Tak ada soalan situ. Tak, ni tak buka soalan. Oh, tutup. Kalau buka soalan boleh tanya. Oh, ni buat dekat apa? TTI. Oh, bukan buat sini. Okey, terima kasih kerana setia bersama dengan kami dalam Salam Chit Chat Santai Da'i bersama dengan selebriti Al-Fadhil Ustaz Mak Isir Rahman. Dan sekarang kita berada di lokasi Paya Bunga Hotel, Kuala Terengganu. Jadi kepada anda yang ingin bercuti bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan yang datang dan berkunjung di negeri Terengganu, bolehlah menginap di Hotel Paya Bunga Hotel ini di Kuala Terengganu dengan harga yang sangat berpatutan dan keselesaan yang sangat hebat disediakan oleh Paya Bunga Hotel Kuala Terengganu. Jadi kita telah pun bincang banyak perkongsian ilmu daripada apa itu maksud kemerdekaan, apa yang perlu kita buat sebagai seorang Islam untuk kita menghayati kemerdekaan yang sebenar berlandaskan syariat Islam, dan juga pelbagai lagi ilmu-ilmu tentang sirah Nabi yang boleh dikaitkan dengan kemerdekaan dan juga hijrah sebagai seorang Islam yang perlu kita ikut dan dijadikan pedoman untuk umat Islam khususnya. Jadi Ustaz, yang terakhir kita dalam segmen terakhir ni, apakah yang perlu kita buat sebagai seorang Islam, terutamanya anak-anak muda? Biasanya kalau merdeka ni, malam merdeka ni dia orang fly datang jalan raya, buat konsert, main disco, kelab dan sebagainya. Tapi Covid ni mungkin kurang sikit lah. Cuma hot sebelum ni mungkin ada juga time Covid ni. Cuma bagi cadangan Ustaz lah, apa yang perlu mereka buat untuk anak-anak muda ni supaya jiwa-jiwa mereka ni bersih daripada anasir-anasir yang tidak elok, untuk kita mencapai keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Memang satu cabaran bagi kita ibu bapa dan bagi para pendakwah, bahkan bagi negara menangani kelompok kaum muda, golongan muda. Kerana golongan muda ini mereka punya cita rasanya tersendiri dan mereka ada keinginan untuk mencuba. Kita lihat bagaimana Nabi SAW membentuk golongan muda dalam membawa inspirasi agama. Sehingga boleh katakan kalau kita mengkaji sirah dan sejarah, kelompok muda ialah kelompok yang amat penting dalam permulaan dakwah Islam. Bukan rata-rata yang memeluk Islam ini di kalangan orang-orang muda. Bahkan yang menjayakan peristiwa hijrah ini juga kelompok muda. Kalau kita lihat orang yang bernama Asma binti Abi Bakri, waktu itu muda, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan Amir bin Fuhairah yang membantu, yang mengembala kambing untuk membekalkan susu pada Rasulullah ketika bersembunyi di gosok. Dan demikian juga Abdullah bin Abi Bakri, itu anak Abu Bakar, yang mengambil maklumat apa yang dikatakan oleh orang Mekah untuk disampaikan kepada Nabi SAW. Dan kita lihat Umar Al-Khattab ketika mana memeluk Islam usianya 27 tahun. Dan bagaimana Rasulullah SAW melantik kelompok-kelompok muda untuk mengambil misi penting. Seperti Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib kita tahu masuk Islam pada usia 9 tahun. Dan ketika mana berlakunya peristiwa hijrah, Sayyidina Ali itu berumur 22 tahun. Dan tidur di tempat Nabi SAW. Dan kita juga tahu tentang Zaid bin Harithah, juga kelompok muda. Jadi Rasulullah SAW berjaya buat satu acuan kelompok muda bagi menyokong perjuangan Islam. Dan kita hari ini sebagai sebuah negara, sebagai satu masyarakat, bagaimana kita nak jadikan kelompok dan golongan muda ini berjaya membina kesinambungan merdeka yang sebenar. Saya nampak ada beberapa peranan yang perlu dimainkan. Yang pertama, peranan kerajaan negeri ataupun negara. Sebab orang muda walaupun dia suka buat sesuatu berdasarkan keinginannya, dia juga melihat siapa yang cuba menguasai dia. Kalau itu adalah kelompok yang besar seperti negara atau negeri, mereka akan turuti. Sebab itu program-program yang dibawa oleh kerajaan negeri, oleh kerajaan persekutuan yang lebih membina jati diri pemuda akan diikuti oleh mereka. Jadi pentingnya peranan negara itu sendiri. Dan yang kedua, pentingnya peranan ibu bapa. Ibu bapa untuk bersama-sama dengan anak-anak bagi menyambut kemerdekaan dengan cara yang sebenar. Memahamkan mereka secara sejarahnya, secara nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dan menceritakan bagaimana negara-negara yang telah dibinasakan kerana kufur pada nikmat. Bukan sekadar mereka binasa kerana dijajah oleh negara lain, tapi lebih teruk pada itu, hancur kerana melanggar perintah Allah. Maka kita bagi contoh negara Sabak macam mana dihancur, macam mana negara Iraq yang dipimpin oleh Namrus bin Kan'an, macam mana negara Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun, walau hebat tamadun, tapi kerana langgar perintah Allah dihancur.
Di situ kita boleh ceritakan. Dan kita lihat peranan ulama. Ya, ulama-ulama saya ingat perlu sama-sama menyambut Hari Merdeka bersama masyarakat muda. Sebab masyarakat muda ini memanglah mereka ini kreatif dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama mereka ada orang yang mereka selesa. Ada orang mereka akan ikut serta. Artinya bila para ulama mainkan peranan, mereka turut sama bersama pada ulama. Sebab itu kita tengok amal ustaz-ustaz yang mengambil peluang daripada kemerdekaan, mengumpul pada pemuda, pada mak rempit dan sebagainya, dan alhamdulillah berjaya. Cuma pengisian yang berterusan dan juga pemantauan yang berterusan perlu dilakukan. Jadi anak-anak muda ini perlu ada peranan daripada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, ada peranan ibu bapa, ada peranan para alim ulama. Dan kita yakin bahawa orang muda ialah satu kelompok yang boleh dibentuk. Walaupun di sebalik dia ada keinginan sendiri, dia adalah kelompok yang mudah dibentuk. Tetapi bila kita kurang memahami cara membentuknya, kita buat secara kasar, kita buat secara paksaan, itu akan menjadikan kita merencatkan perubahan tadi. Sebab dia darah muda. Ya, darah muda. Perlu diikut apakah cadangan dia dan buat perbaiki cadangan. Kalau cadangnya kita nak contohlah kita nak berkumpul geng-geng motor. Okey, boleh. Kita solat maghrib dulu. Jadi kita masukkan sikit. Kita nak buat nyanyi sikit. Boleh. Kita akan berzikir dulu dan kita nyanyi. Jadi ada satu ruang kita masuk. Kita tidak menghalang mutlak apa yang dia nak. Mana pendek kata hiburan tu tidak menghalang, ya, cuma ada batas. Ya, kita juga mengambil kaedah meminimumkan mudarat. Yes. Ada sesuatu yang kita tahu benda tak elok. Tapi kalau itu lebih minimum mudarat, kita gunakan. Contohnya berhimpun tengah-tengah malam. Kita tahu risiko tak salat subuh. Jadi orang tidur 2-3 pagi. Tetapi mungkin kalau kita biarkan sendiri, bukan sekadar kata tak sembahyang subuh, mungkin isyak, maghrib pun dilanggar. Laut semua. Ya, jadi kita paling kurang bila berkumpul sama dia maghrib isyak dia boleh jaga. Walau subuh mungkin tak sembahyang. Akan ada orang yang turun. Ya, kita boleh maklumkan ke tersebut. Jadi situ secara cadangannya kita meraihkan pandangan pendapat orang muda, tapi kita akan masuk sebahagian daripada pandangan kita. Dan mengambil kaedah minimum mudarat. Walaupun apa yang dibuat itu memang salah, totally salah. Tapi kalau mudaratnya lebih kecil, maka kita meraihkannya. Dan insya-Allah dengan cara yang berterusan, kita yakin orang muda kita akan diberi kesedaran yang lebih baik. Wallahu a'lam. Dengan peranan 3 peranan yang Ustaz sebut tadi, kerajaan, ibu bapa dan juga para alim ulama yang ada di sekeliling mereka. Jadi siapakah yang paling utama memainkan peranan terlebih dahulu? Secara umumnya semua memainkan peranan. Ya, kalau lebih utama pasti ibu dan ayahnya. Ibu dan ayah, kerana mereka lah orang yang dihormati oleh anak-anak. Dan mereka dekat dengan anak-anak. Mereka mengetahui perangai anak-anak. Mereka tahu keluar masuk anak-anak. Dan doa mereka mustajab kepada anak-anak. Dan sentimen anak-anak pun bila ni mak, ini ayah, mereka mengambil kira. Jadi saya ingat mungkin kita para asatizah ustaz-ustaz boleh kumpulkan mak ayah untuk bercakap tentang bagaimana pengisian kemerdekaan untuk anak-anak muda. Dengan kepahaman mak ayah, dia boleh berikan pada anak-anak. Kadang-kadang mak ayah pun zero, tak tahu apa-apa. Salah satu program yang boleh dilakukan seminar lah. Sebelum kita cerita tentang anak muda, kita tangkap dia punya dia punya sarang dia dulu. Sarang ni lah mak ayah dia. Sebab ramai sekarang kan ibu bapa kadang-kadang bila tengok anak ni perangai tidak elok, sebagai contoh di sekolah ke ataupun di mana-mana tempat, dia akan menyalahkan orang dulu. Maknanya susah untuk mereka menerima hakikat bahawa anak mereka ni berperangai sebegini. Jadi secara asasnya adalah ilmu sedar. Maknanya agama itu penting. Kesedaran agama, ilmu pengetahuan dan juga perhatian terhadap anak-anak yang lebih maksimum dan juga optimum diperlukan untuk bagi memastikan anak-anak sehinggalah mereka ni ke peringkat umur pemuda dan juga dewasa, supaya mereka bergerak ke arah yang betul dan tidak terjerumus ke landasan dan juga lembah maksiat yang kita tak mahulah. Dan memastikan mereka ini mendapat pandangan masyarakat yang baik-baik, okay? Supaya boleh melapis masa depan negara, terutamanya anak-anak muda yang kita sasarkan pada hari ini. Jadi terima kasih Ustaz kerana sudi. Saya tak ada soalan dah ke? Tak ada soalan dah. Terima kasih kepada Ustaz Mak Isra bin Rahman kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini dalam rancangan Salam Chit Chat Da'i bersama dengan selebriti yang diajukan oleh Akademi Didik Ulama Amin Terengganu ataupun nama singkatannya Doa Terengganu. Jangan lupa untuk like dan juga share page ini dan pastikan follower page ini naik
Okey, sebab kita ada siri yang terakhir nanti bersama dengan Ustaz Muhammad Nur Hamzah yang merupakan Esko Dakwah Negeri Terengganu, yang merupakan program ini di bawah Esko Dakwah Negeri Terengganu, dan kita adakan beberapa siri untuk dikongsikan bersama dengan anda semua bagi menambah rohani anda semua semasa menyambut kemerdekaan dan juga hijrah yang sedang kita sambut pada hari ini. Semoga dengan apa yang dikongsikan menjadi manfaat kepada diri anda semua dan kepada diri kami selaku penganjur, dan kami mohon maaf di atas segala kekurangan yang dilakukan sepanjang live ini berlangsung. Dan terima kasih kepada semua penonton dan juga yang bertanya soalan-soalan. Jangan lupa untuk kekal selepas ini siri bersama dengan Ustaz Muhammad Hamzah. Terima kasih kepada lokasi kita, Paya Bunga Hotel, dan juga kru-kru yang berada di sini daripada staf-staf Akademi Ulama Ambilin Terengganu, Doa Negeri Terengganu. Jadi setakat itu saja. Ustaz ada pesan? Ustaz ada pesan? Ni pegang Ustaz ke? Baik, pesanan saya kepada para penonton dan kepada orang-orang yang akan share video ini, insya-Allah mudah-mudahan beri manfaat, ialah kita benar-benar memahami nilai kemerdekaan sebenar sehingga kita berjaya membebaskan diri kita daripada pengaruh syaitan, hawa nafsu dan pengaruh dunia, dan kita merdeka diri kita dengan mendapat redha Allah Taala dan sekaligus menjadi asbab memberi syafaat kepada orang-orang yang kita sayang di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Fadil, Ustaz Maisyid Rahman. Jadi itu saja pada hari ini, dan semoga anda diberkati oleh Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.